Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Cikgu Titi. Setelah selesai dalam bab 3, kita akan masuk untuk hari ini bab 4 iaitu polimer. Standard kandungan 4.1 iaitu berkaitan dengan polimer. Untuk standard pembelajaran, pada akhir pembelajaran pada hari ini diharapkan semua pelajar dapat yang pertama sekali menerangkan polimer. Yang kedua, kita nak tengok bagaimana tindak balas pempolimeran. Dan yang ketiga, kegunaan polimer dalam kehidupan harian. Yang pertama sekali pelajar, ini adalah proses pertukaran monomer kepada polimer melalui proses yang dinamakan sebagai pempolimeran. Sebenarnya pelajar dah belajar tentang pempolimeran dalam bab 2 iaitu sebatian karbon. Di mana pempolimeran ni adalah salah satu contoh adalah tindak balas penambahan untuk alkena. Untuk pembentukan polimer. Jadi pelajar dah belajar sebenarnya dalam bab 2. Jadi ini merupakan monomer. Ditukarkan kepada polimer dalam bentuk rantai panjang. Proses ini kita namakan sebagai pempolimeran. Jadi untuk maksud yang pertama sekali, maksud monomer. Apa itu monomer? Di sini keyword dia adalah molekul-molekul kecil pelajar. Molekul-molekul kecil yang bergabung membentuk polimer. Seperti dalam gambar ni lah, kita ada satu unit. Ini adalah satu unit bergabung dengan unit monomer yang lain. Membentuk rantai yang panjang seperti ini iaitu kita namakan sebagai polimer. Di mana monomer ni adalah unit asas bagi polimer. Jadi kedua maksud polimer apa pula? Polimer ni adalah molekul berantai panjang. Boleh lihat di sini cantuman daripada beberapa monomer berulang kita cantumkan membentuk polimer rantai panjang. Jadi ia terhasil daripada pencantuman atau gabungan banyak ulangan unit asas iaitu monomer tadi. Molekul kecil tadi iaitu monomer. Kemudian, apakah maksud pempolimeran? Pempolimeran atau proses pempolimeran ni adalah proses di mana monomer tadi kita cantumkan atau dihubungkan bersama secara kimia untuk membentuk polimer. Jadi tindak balas yang terlibat ni adalah melibatkan tindak balas penambahan. Seterusnya, untuk pengelasan polimer. Bagaimana polimer kita dapat kelaskan? Klasifikasikan polimer berdasarkan apa? Yang pertama sekali adalah mengikut sumber polimer. Yang kedua, mengikut ciri-ciri polimer iaitu jenis-jenis polimer. Dan yang ketiga, polimer ni kita kelaskan mengikut bagaimana ia dihasilkan iaitu melalui proses pempolimeran. Jadi untuk sumber polimer, polimer ni berasal daripada bahan semula jadi dan ada juga polimer adalah daripada bahan sintetik. Manakala mengikut ciri-ciri polimer, ada 3 jenis polimer. Yang pertama termoplastik, termoset dan akhir sekali elastomer. Kita akan lihat satu persatu selepas ini. Dan untuk cara polimer dihasilkan, proses pempolimeran ada 2 pelajar. Yang pertama penambahan, tindak balas penambahan dan yang kedua pempolimeran melalui tindak balas kondensasi. Kita pergi yang pertama dulu. Tadi pengelasan adalah berdasarkan sumber polimer. Jadi polimer ni yang pertama berasal ataupun sumber polimer daripada polimer semula jadi. Iaitu polimer yang terhasil kita ambil daripada semula jadi daripada alam sekeliling. Apa contohnya? Kita ada karbohidrat seperti dalam gambar ni kita ada contoh nasi. Nasi adalah karbohidrat ataupun kanji ataupun selulosa di mana sebenarnya yang membentuk polimer ini adalah daripada glukosa pelajar. Yang kedua protein, contoh seperti daging daging. Jadi daging ni adalah polimer semula jadi iaitu protein, ada protein dalam ni monomer yang bentuknya adalah asid amino. Contoh yang ketiga kita ada getah asli seperti dalam gambar ini getah asli dan dia punya monomernya adalah isoprena.
Okay, getah asli ni juga kita boleh namakan sebagai polyisoprena. Tambah poli kat depan ni. Okay, nama biasa yang kita jumpa adalah getah asli. Ataupun polimer namanya kita tambahkan poli sahaja depan monomer untuk namakan polimer. Okay, ataupun namanya adalah getah asli tadi belajar. Okay, atau cikgu tuliskan di sini polyisoprena. Dan apa monomer tadi? Isoprena lah. Okay, monomernya adalah isoprena. Dan contoh yang keempat kita ada lemak. Jadi monomer yang membentuk lemak ni adalah asid lemak dan gliserol. Jadi keempat-empat ini adalah daripada sumber alam sekeliling. Okay, manakala untuk sintetik pula, sintetik ni polimer buatan manusia. Okay, yang kita hasilkan daripada pempolimeran bahan kimia, di mana tindak balas kimia tu dilakukan dalam makmal atau dalam kilang lah. Okay, di kilang-kilang. Contoh kita ada polimer sintetik seperti polyethena. Okay, di mana monomer yang bentuknya adalah ethena. Okay, kalau pelajar perasan sebenarnya tambah perkataan poly kat depan. Contoh dalam pembuatan botol plastik atau beg plastik. Okay, kita ada polypropena. Okay, monomernya adalah propena. Okay, kita ada polystyrena. Contoh okay, untuk membuat bungkus makanan, pembungkus makanan seperti polystyrene lah, okay, ataupun cawan polystyrene. Jadi monomernya adalah styrena. Dan kita ada polyvinyl klorida, okay, di mana dia punya monomer adalah vinyl klorida, iaitu ini sebenarnya adalah PVC untuk membuat contoh dalam pembuatan batang pipe contohnya, batang pipe plastik. Okay, seterusnya pelajar, untuk pengelasan yang kedua, okay, apakah ciri-ciri polimer? Okay, yang ni kita akan lihat ciri-ciri ni melalui jenis polimer. Ada 3 lah jenis polimer yang berbeza. Di mana ketiga-tiga polimer ni ciri-cirinya adalah berbeza. Okay, yang pertama adalah polimer termoplastik. Okay, termoplastik termoplastik di mana ini adalah strukturnya, boleh lihat seperti dalam gambar rajah. Okay, ciri-ciri dia yang pertama, dia boleh diacu berulang kali. Okay, acuan kita boleh bentuklah berulang kali walaupun selepas dipanaskan. Dan apabila cirinya macam ni, kita kata dia boleh dikitas semula lah. Okay, melebur apabila dipanaskan, mengeras apabila disejukkan. Okay, jadi contoh di sini adalah polyethena tadi ataupun polyvinyl klorida ataupun contoh lain adalah nylon. Okay, polimer termoset pula, okay, ada rangkai silang seperti ini pelajar dalam gambar rajah. Okay, ciri-ciri dia adalah dia tidak boleh diacu berulang kali. Tidak boleh dibentuklah selepas dipanaskan. Okay, tidak boleh dikita semula dan apabila dipanaskan dia terurai dan hangus. Contoh seperti melamina. Okay, seperti pinggan melamin pelajar atau bakelite atau gum epoxy gum contohnya. Okay, ataupun kat sini sebenarnya ini contoh plug soket untuk barang elektrik punya soket tu pun daripada polimer termoset. Okay. Polimer elastomer. Ni yang ketiga. Okay, ni dalam dia punya gambar rajah dia. Okay, ada rangkai silang seperti ini. Okay, jika diperhatikan, dia punya rangkai silang ni, okay, boleh nampak tak? Okay, berselirat berbanding dengan yang termoset ke atas ini. Jadi, elastomer ni, sifat dia adalah dia dapat diregang dan kembali kepada bentuk asal selepas dilepaskan. Maknanya kalau kita tarik, kita boleh regang dia pelajar. Dan bila kita lepaskan, dia boleh kembali kepada bentuk asal. So, ini menunjukkan polimer elastomer ni, dia lebih bersifat elastik yang tinggi lah. Atau kita kata kekenyalan dan keanjalan dia ni sangat kuat. Sifat kekenyalan dan keanjalan dia ni sangat kuat. Contoh, kita ada polyurethana dan getah styrena butadin. Okay, contoh pembuatan dalam tayar kereta lah, pembuatan tayar kereta untuk getah styrena butadin ni. Okay, seterusnya, pengelasan polimer yang ketiga adalah berdasarkan cara polimer itu dihasilkan pelajar. Jadi ada dua tindak balas pempolimeran untuk hasilkan polimer. Okay, yang pertama adalah penambahan, pempolimeran penambahan dan yang kedua adalah kondensasi. Okay, ada dua lah tindak balas
pempolimeran. Okey, apa beza dua ni? Okey, kalau penambahan pelajar dah belajar semasa dalam bab 2 iaitu tindak balas penambahan etena. Contohnya, membentuk polimer yang dinamakan sebagai polietena. Okey, jadi pempolimeran penambahan ni merupakan proses pencantuman monomer-monomer yang sama jenis pelajar. Okey, yang sama jenis, yang tak tepu. Tak tepu di sini menunjukkan monomer itu mengandungi ikatan ganda dua. Contoh seperti double bond seperti etena lah. Ni satu etena bercantum dengan etena yang lain dan berulang. Monomer ini berulang dan dicantumkan. Jadi membentuk ni sama jenis setiap satu sama jenis, membentuk polimer yang berantai panjang seperti ini di mana double bond tadi telah putus semasa pembentukan polimer, membentuk polietena. Jadi ini adalah dia punya ringkasan. Okay, ringkasan untuk kita tunjukkan pembentukan polimer untuk penambahan etena contohnya. Okay, kita tengok yang kedua, kondensasi pula. Apa itu pempolimeran kondensasi? Kalau penambahan monomer tu sama jenis pelajar. Tetapi untuk kondensasi, dia cantuman proses pencantuman monomer juga tetapi yang berlainan jenis. Maknanya contoh A combine dengan B. Kalau tadi A tambah A dan seterusnya. Tapi yang ini berlainan jenis. A tambah B. Contoh dan berlaku penyingkiran molekul kecil seperti air, amonia dan hidrogen klorida dan lain-lain lah penyingkiran untuk dapatkan pempolimeran ini melalui kaedah kondensasi. Contoh kita ada terilina iaitu sejenis polyester ataupun kita ada nylon. Polimer nylon iaitu sejenis polyamida. Jadi contoh di sini menunjukkan monomer yang berlainan jenis iaitu yang pertama 1,6-heksanadiamina bergabung atau bercantum dengan yang kedua, monomer kedua yang berbeza adalah dekanadiol diklorida. Jadi apa yang berlaku adalah hidrogen klorida disingkirkan. Jadi monomer ini bergabung belajar. Monomer nombor 1 dan nombor 2 bergabung membentuk rantai yang panjang yang kita namakan dia sebagai nylon. Nylon ni adalah sejenis polyamida. Jadi kita akan dapat singkirkan di sini adalah hidrogen klorida. Ini adalah molekul kecil yang disingkirkan. Seterusnya pelajar, kita tengok untuk pempolimeran penambahan. Apakah contoh-contoh polimer dan monomer yang terlibat? Yang pertama tadi etena bergabung dia repeat, maknanya kita cantumkan monomer yang sama etena membentuk polyetena. Ciri-ciri dia tahan lasak dan kuat. Contoh seperti untuk pembuatan beg plastik. Beg plastik ataupun botol plastik atau plastik pembungkus makanan contohnya. Yang kedua, kita ada poli ataupun propena. Propena membentuk polimer iaitu polipropena di mana dia lebih tahan lasak belajar. Contoh adalah alat permainan dan tekstil. Yang ketiga, monomer iaitu kloroetena atau vinyl klorida membentuk PVC atau polyvinyl klorida atau nama lain dia adalah polikloroetena dan dia adalah kuat dan keras. Contoh kita polyvinyl klorida ni atau PVC ni kita buat untuk pembuatan batang paip lah, paip air atau penebat elektrik. Dan akhir sekali kita ada stirena. Monomer membentuk polistirena. Dia adalah ringan dan penebat haba yang baik. Contoh dalam pembuatan pembungkus makanan iaitu polystyrene. Kita pergi kepada kegunaan pula. Apa kegunaan polimer dalam kehidupan seharian? Jadi kebanyakannya polimer sintetik ni kita gunakan polimer buatan manusia lah dalam pelbagai aspek kerana ia mempunyai ciri-ciri yang tak ada dalam polimer semula jadi. Banyak digunakan. Kenapa? Sebab ciri-ciri polimer sintetik ini adalah penebat haba yang baik, ringan, keras ataupun kuat, bersifat lengai,
kita tidak reaktif secara kimia dan ketahanan habanya sangat tinggi. Jadi contoh kegunaan polimer sintetik adalah dalam makmal atau alatan perubatan dan makmal, iaitu daripada polimer sintetik iaitu polipropena. Manakala dalam kehidupan seharian kita pergi membeli belah, kita ada beg plastik. Beg plastik ini adalah daripada polimer iaitu polyethena. Okey, nylon ni benang lah untuk hasilkan benang untuk industri tekstil, iaitu membuat baju dan pakaian. Dan untuk seterusnya ni, dalam gambaran seterusnya ni, penyalutan polimer akrilik ni kita hasilkan untuk hasilkan bumbung kalis air. Okay, ini pula adalah kegunaan polimer dalam kehidupan seharian yang lain yang lebih banyak pelajar boleh lihat sendiri. Okay, seperti tadi cikgu dah terangkan, kita ada polyethena, polychlorina, polychloroethena ataupun PVC tadi. Okay, kita ada yang ni, contoh tadi batang paip kita ada polypropena. Okay, kita ada polystyrena. Okay, yang ni adalah lain sikit, perspek ataupun nama lain dia adalah polymethyl methacrylate. Okay, di mana untuk polimer perspek atau nama lain dia adalah polymethyl methacrylate ni adalah untuk membuat cermin kereta ataupun cermin tingkap. Okay, cermin tingkap kapal terbang iaitu perspek. Okay, mana untuk gambar satu pula adalah yang polyethena tadi. Selain daripada beg plastik, okay, botol, contoh lain adalah untuk pembuatan baju hujan. Okay. Next kita ada nylon. Okay. Yang ni untuk membuat baju lah. Baju ataupun tali contohnya ataupun stocking atau langsir. Okay. Teflon. Kita ada terilina. Okay. Terilina ni contoh kegunaan terilina atau polyester adalah untuk membuat payung terjun. Seperti dalam gambar rajah ini. Okay, polyester ada banyak kegunaan ataupun barangan tekstil seperti baju atau pakaian atau jala. Okay, kita ada neoprena. Okay, untuk buat contoh salur getah. Dan akhir sekali kita ada getah styrena butadin. Okay, SBR ni iaitu untuk pembuatan tayar kereta dan juga kasut. Okay, dia daripada getah styrena butadina. Okey, kita tengok kepada kesan. Okey, apa kesan penggunaan polimer sintetik kepada alam sekitar? Mesti ada kesannya sebab kita tahu bahawa polimer sintetik adalah polimer buatan manusia daripada bahan kimia. Jadi, polimer ni boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okey, yang pertama sekali, okey, pusat pelupusan sampah akan dipenuhi dengan plastik yang tidak mudah terbiodegrasi. Okey, terbiodegrasi ni maksudnya adalah tidak mudah terurai lah secara biologi atau secara semula jadi. Jadi bila plastik tak dapat terurai, jadi pusat pelupusan akan berlonggoklah plastik. Okey, tidak boleh digitar semula. Okey, yang kedua, jika kita bakar polimer ni, pembakaran polimer atau plastik ini sebenarnya menghasilkan gas beracun dan beresid. Jadi gas ini boleh membahayakan kesihatan manusia. Kemudian menghasilkan hujan asid. Okay, bangunan dan jambatan akan terkakis. Okay, pH tanah akan menjadi lebih rendah. Jika pH tanah turun atau menjadi lebih rendah, menjadikan tanah itu beresid dan tidak subur untuk tanaman. Dan kesan lain adalah menyebabkan kesan rumah hijau. Okay, manakala pembuangan tidak teratur pula, jika pembuangan plastik atau polimer sintetik ini dibuang merata-rata dan tidak terkawal, sistem peparitan akan tersumbatlah dan menyebabkan banjir kilat seperti dalam gambar. Okay, manakala jika dibuang ke dalam aliran air ataupun sungai ataupun laut, apa yang berlaku adalah haiwan hidupan akuatik akan mati. Contohnya seperti penyu pelajar. Okay, menyebabkan penyu semakin pupus. Okay, bagaimana cara untuk kita menyelesaikan masalah ini? Okay, yang pertama sekali, kalau tadi ada plastik yang tidak terbiodegrasi, kita boleh gunakan polimer atau plastik yang terbiodegrasi. Di mana polimer tadi dicampurkan dengan bahan yang dapat terurai secara semula jadi oleh bakteria. Iaitu kita namakan sebagai
biodegradasi lah. Ataupun boleh gunakan plastik fotodegradasi di mana plastik itu boleh terurai dengan kehadiran cahaya matahari. Contoh seperti dalam gambar rajah ini merupakan contoh plastik fotodegradasi. Di mana ini hari pertama, selepas 30 hari dan selepas 50 hari dia boleh terurai secara fotodegradasi. Kalau plastik biodegradasi ni dah ada banyak di shopping kompleks seperti Aeon contohnya, ada menyediakan plastik yang terbiodegradasi. Yang kedua, kita boleh mengatasi masalah dengan guna semula dan kitar semula lah. Kitar semula plastik, bagaimana dengan menguraikannya dan manaskannya tanpa oksigen pada suhu 700 degree Celsius. Proses ini adalah proses pirolisis. Dan hasil yang kita dapat tadi kita boleh kitar semula untuk dijadikan produk baru. Dan akhir sekali pelajar, kita boleh atasi juga dengan pembakaran dalam relau tertutup. Di mana gas yang dihasilkan, gas yang toksik dan beracun tadi kita boleh tapis dan serap. Tanpa bebaskan ke udara dan menyebabkan pencemaran udara. Dapat diatasi melalui kaedah-kaedah ini pelajar. Jadi untuk hari ini polimer cikgu dah habis terangkan. Cuba pelajar lihat latihan modul soalan 1 hingga 6. Muka surat 189 hingga 190. Yang pertama sekali terus bincang pelajar. Bahan manakah merupakan polimer semula jadi? Jawapannya mana? Jawapannya adalah C. Polyisoprena, iaitu nama lain dia adalah getah asli lah. Ini polimer. Jadi monomer yang bentuknya adalah isoprena. Nama lain getah asli adalah polyisoprena. Yang mana pula adalah sintetik, polimer sintetik? Jadi jawapannya adalah stirena. Ini monomer bagi polimer sintetik. Dia nak monomer. Jadi monomernya adalah stirena. Stirena ni monomer membentuk polimer iaitu polistirena. Atas dia tanya polimer. Nombor 3. Pasangan monomer dan polimer manakah yang betul? Ini pelajar boleh jawab ni. Apa jawapan dia? Jawapan yang betul adalah D. Iaitu monomer untuk metal-metakrilat ni. Metil metakrilat. Metil metakrilat iaitu membentuk perspek. Polimer yang betul adalah perspek. Atau nama lain perspek adalah polymethyl metakrilat. Seterusnya untuk nombor 4. Diberikan gambar rajah ni adalah polyethena atau polyethena. Ini adalah polimer. Polimer. Jadi dia tanya monomer. Jadi untuk polyethena atau polyethena ni sebelum dia jadi polimer dia ada double bond pelajar. Jadi sebenarnya yang menghasilkan polyethena ni adalah ethena. Dan formula struktur bagi monomer tu kita hanya tambahkan kita ambil kat sini yang tengah-tengah ni tambahkan double bond seperti ini. So dapatlah ethena. Apa kegunaan polyethena atau polyethena ni pelajar? Paling senang boleh tulis digunakan untuk buat beg plastik lah ataupun botol plastik. Dan apa kesan jika peletusan secara tidak wajar polimer ini polyethena ni terhadap persekitaran? Jadi boleh tulis pembakaran ethena boleh membebaskan gas beracun lah dan membahayakan kesihatan manusia contohnya. Nombor 5. Diberikan monomer, polimer, rantai panjang. Dia tanya nama monomer. Jadi pelajar cuba tengok unit mana yang diulang banyak kali yang sama. Kita buat bracket seperti ini. Nampak tak? Yang ni yang sama yang diulang. Jadi dia tanya monomer. Kita ambil lah satu unit ni. Dan letakkan dia punya apa? Double bond. Double bond. Jadi sebenarnya ini namanya adalah polypropena. Kenapa? Sebab ada 3 karbon. Kemudian pelajar boleh letakkan double bond dekat sini nanti untuk bentukkan monomer. So, kita akan dapat propena. Dan akhir sekali ada rajah contoh cawan plastik.
Okey, cawan ini boleh menyebabkan pelbagai pencemaran. Apa cara terbaik? Jadi, caranya yang betul, paling baik adalah kita boleh gitar semula cawan tersebut. Cawan tersebut boleh digitar semula. Okay, jadi pelajar, cuba jawab uji diri 4.1. Okay, ini yang buku teks punya latihan. Okay, dan hantar kepada cikgu untuk sematkan. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang.